Okey, kita mulakan petikan sastra, baca petikan 1 dan petikan bahan 2 yang diberikan dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, bahan 1, Gurindam 12, fasal ketiga. Fasal tu ialah perkara, Comel. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Actually yang dia akan bagi nanti ialah yang huruf tegak tu, yang italik ni dia tak bagi. Habis siapa yang bagi yang italik ni? Saja cikgu bagi supaya takut kamu lupa. Okey, nanti dia tak bagi yang italik tu ya Comel. Kita akan dapat mengawal nafsu. Nafsu ni iaitu keinginan. Jika kita dapat mengawal pandangan mata. Jadi bila kita nak apa-apa je, kita asyik suka dekat kasut, kita jangan pandang sangat kasut. Bila ada kedai kasut, kita pejam-pejam sikit mata supaya keinginan kita ni tak adalah sangat-sangat terhadap kasut. Apabila terpelihara kuping, kuping tu ialah telinga. Okey, khabar yang jahat tidaklah damping. Damping ialah memelihara. Damping ialah mendekati. Damping ialah mendekati. Mendekati. Kita terselamat daripada mempercayai kabar angin. Kabar angin ni ialah rumus. Yang ni nanti dia tak bagi ya Comel. Yang ni saja cikgu bagi. Dan fitnah. Fitnah ni ialah tuduh orang buat suatu perkara dengan memelihara pendengaran. Kuping ni ialah cuping telinga. Apabila terpelihara lidah. Lidah ni ialah mulut kita itulah yang duduk dalam mulut kita ada lidah. Nescaya. Nescaya ialah pastinya. Pastinya. Dapat daripadanya faedah. Faedah ialah kebaikan. Okey, yang italik ni nanti dia tak bagi. Banyak kebaikan yang kita dapat jika kita mampu untuk menjaga tutur kata. Ingat ya, kalau kita terlalu marah, jangan cakap. Diam. Bersungguh-sungguhlah engkau memelihara tangan. Betul-betul jaga tangan ni. Daripada segala yang berat dan yang ringan. Kita seharusnya tidak melakukan sebarang dosa. Dosa ni ialah kesalahan. Dengan menggunakan tangan. Jadi dengan menggunakan tangan, ada dosa yang berat dan ada dosa yang ringan. Kalau dosa yang ringan, contohnya seperti you tunjuk. Tunjuk simbol. Simbol yang buruk. You guna itu middle fingers. Boleh nampak tak? You tunjuk jari tengah you ke orang. Orang marah lah. You guna tangan kan? You guna jari. Ataupun you tulis benda yang buruk-buruk dengan menggunakan tangan you. You hentam orang dekat apa tu IG dekat apa. Okey. Yang berat. Apa berat yang you buat? Yang berat ialah you ambil rasuah. Yang berat you buat apa? You bunuh orang. Boleh faham tak? Jadi jaga tangan daripada semua dosa. Dosa tu iaitu kesalahan. Tak kira sama ada kesalahan itu ialah kesalahan berat maupun kesalahan yang ringan. Apabila perut terlalu penuh membawa masuk kenyang-kenyang yang terlalu amat. Nasi tu makan sampai dua periuk, boleh faham tak? Naik sampai ke sini rasa kenyang. Boleh faham? Keluarlah fi'il. Fi'il ialah perangai. Fi'il ialah perangai. Yang tidak senonoh. Tidak senonoh membawa masuk tidak baik. Okey. Jika seseorang terlalu kenyang, maka akan berlakulah perkara yang tidak baik. Apa perkara yang tidak baik? Iaitu you akan tertidur. You akan tertidur. Kemudian you akan berdengkur. Sambil berdengkur. Boleh nampak? Berdengkur. K-U-R. B-E-R-D-E-N-G K-U-R. Berdengkur. Kemudian apa berlaku lagi? Kadang-kadang you makan sampai termuntah. Boleh faham? Terlalu banyak. Tu benda tak baiklah tu. Anggota tengah hendaklah diingat. Apa anggota yang duduk pada tengah-tengah kamu? Hati. Hati tu iaitu perasaan. Hendaklah kamu ingat sentiasa. Di situ banyak orang yang hilang semangat. Bila you clash dengan girlfriend you ataupun dengan boyfriend you ialah boyfriend lah. Okay, you boyfriend, ni girlfriend you. Jadi apa berlaku? Dah clash dekat sana. You panggil girlfriend you, tolonglah jangan tinggalkan saya. Saya dah tiada siapa-siapa lagi. Boleh nampak? Hey, you tak ada mak weh? You tak ada bapak weh? You tak ada adik ke? You tak ada kawan ke? You tak ada cikgu ke? You tak ada jiran ke? You tak ada cousin ke? Sepupu? Boleh nampak? Kalau dekat rumah you, katakan you Chinese, ini pun kau girlfriend you Chinese, you tak ada anjing ke dekat rumah you? You tak ada kucing ke dekat rumah you? You tak ada arnab ke yang you jaga? Okay? Bila boyfriend kita tinggalkan kita, kita terus menangis-nangis, kemudian ambil apa tu,
Tali nak gantung diri. Oh, saya dah tak ada siapa-siapa. Habis mak kau tu apa? Boleh faham tak? Janganlah macam tu. Jaga perasaan hati yang duduk dekat tengah ni. Jangan sampai hilang semangat. Hati perlu dijaga. Kita tidak boleh berputus asa. Orang yang berputus asa ni ialah orang yang sangat rugi. Boleh faham tak? Okay? You jangan berputus asa. Anggota tengah. Hendaklah peliharakan kaki. Pelihara tu ialah jaga. Pelihara tu ialah jaga. Jagalah kaki kau daripada berjalan yang membawa rugi. Berjalan ni maksudnya kau pergi tempat yang membawa rugi. Kau pergi mana? Kau pergi disco. Kau nak buat apa kat disco tu? Boleh nampak ejaan disco. D-I-S-K-O, disco. Kemudian pergi mana? Pergi pusat pelacuran. Buat apa pergi pusat pelacuran? Kita cari amoy lah teacher. Amoy ke tu? Boleh faham tak? Macam tu. Jual diri. Boleh nampak? Nanti dapat apa bawa balik ni? Boleh nampak? Bawa balik ni. Okay, HIV positif bawa balik ni. Boleh faham tak? Jadi janganlah. Kalau you rasa nak pergi macam tu, you tarik kaki you. Jangan sampai pergi. Jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Maksiat ni ialah tempat-tempat yang tidak baik. Boleh nampak? Tempat-tempat yang tidak baik. Disco, night club, club malam yang akan membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan ialah kehancuran. Jangan pergi. Tapi kawan ajak, pergi matilah kawan tu. Boleh faham? Okay, habis. Sekarang bahan dua pula. Tu bahan satu. Sekarang bahan dua. Kisah aku akhirnya terbeli. Ini cerita lain pula cikgu cerita. Cerita siapa ni? Jaket kulit kijang dari Istanbul. Boleh faham? Okey. Berdasarkan bahan satu, apakah maksud terpelihara kuping? Cuba jawab. You nak jawab, you kena jawab dari sini. Berdasarkan bahan satu, maksud terpelihara kuping ialah cepat Caman. Berdasarkan bahan satu, maksud terpelihara kuping, you buat tanda petik macam ni. Ialah siapa nak jawab? Ada seorang kawan jawab, dua orang kawan jawab. Telinga dijaga, jaga telinga. Okey, ialah menjaga, bukan menjaga telinga lah, menjaga pendengaran. Menjaga pendengaran. Okey, jaga. Kalau kawan tu cerita kat kita, Mahani kau tahu tak, boleh nampak, dia tu kan memang tak guna bla 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 bla. Kau cepat-cepat jaga, kau cakap, saya ada kerja ya, saya nak pergi ke sana. Satu orang di depan you, dia kutuk orang tu. Orang B tu, dia kutuk kamu. Boleh nampak? Percayalah. Di belakang kamu, boleh nampak, dengan orang lain, dia akan kutuk kamu juga. Okay? Jadi macam tu. Sama. Kita dalam kehidupan, bila kita dapat tackle satu guy, boleh nampak, lelaki yang handsome, kaya, okay, baik, romantik, kita dapat tackle dia. Siapa dia? Dia ialah suami orang. Dan dia sanggup ceraikan isteri dia kerana mahukan kita. Percayalah kata cikgu, satu hari nanti dia juga akan sanggup menceraikan kita demi mendapatkan wanita lain. Boleh faham tak? So jangan buat. Boleh faham tak? Jadi bila kita dengar benda buruk-buruk, orang mengata orang, orang memfitnah orang, Perdana Menteri tu kan, kau kenal ke Perdana Menteri, jumpa pun tak pernah. Boleh faham? Jadi jangan, jaga telinga baik-baik. Berdasarkan bahan dua, berikan kebaikan melancong ke luar negara. Apa kebaikan kalau kamu melancong ke luar negara? Cepat, 4 markah, at least 3 isi. Apa kebaikan kalau kita melancong ke luar negara? Go. Ingat bukan menjaga telinga. Memang kuping tu ialah telinga. Tapi in this case, kuping tu membawa maksud pendengaran. Lidah tu membawa maksud percakapan. Cepat, Comel. Apakah kebaikan melancong ke luar negara? Cepat, jaket kulit kijang dari Istanbul. Okey, seorang kawan jawab, kebaikan dia mempelajari adat orang lain, dapat mempelajari benda baru, betul? Lain? Satu lagi. Mempelajari adat orang lain, mempelajari benda baru, okey? Boleh? Okey, mempelajari okey, budaya asing, okey, melihat panorama yang indah di negara lain, meluaskan pengalaman ilmu bahasa. Very good, cukup. Okay, mempelajari budaya asing, kemudian memperluas, okay, memperluas pengalaman hidup, pengalaman hidup. Jadi semua tak sama tu, boleh faham tak? Lagi melihat keindahan alam yang berbeza.
yang berbeza. Macam dekat Malaysia tak ada snow, boleh nampak. Tapi kalau kamu pergi London ke waktu winter tu bolehlah tengok snow, boleh faham, tengok salji, boleh ikut. Jadi kat Malaysia ni you tunggulah lagi 100 tahun pun tak tahulah kalau mungkin ada. Tapi setakat ni cikgu hidup 40 lebih tahun, cikgu belum jumpa snow lagi. Okay, snow yang turun dari langit lah di Malaysia. Mari tengok. Markah pada ini, markah pada boleh, markah pada boleh ini terdapat seruan agar masyarakat bermoral. Namun realitinya keberkesanan seruan ini jauh daripada ramalan. Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat tidak berminat untuk meningkatkan nilai moral? Orang suruh jaga tangan, jaga kaki, jaga mata, boleh nampak, jaga hati, bermoral lah sikit, boleh faham. Namun masyarakat tak berminat untuk meningkatkan nilai moral. Semua orang sibuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan taraf pendidikan ahli keluarga. Betul, tiada kesedaran. Boleh? Okay, kerana pada pendapat saya, jawab dalam bentuk ayat penuh. Masyarakat tidak berminat untuk meningkatkan nilai moral kerana masyarakat tiada kesedaran. Okay, kerana masyarakat tiada kesedaran tentang pentingnya moral. Lagi? Tentang pentingnya moral. Okey. Okey, satu lagi isi. Mengapa? Moral ni dia termasuklah macam agama. Agama tu suruh kita supaya bermoral. Jangan tipu orang, jangan ambil hak orang. Jangan cakap kasar, cakap lembut-lembut. Macam tu. Pengaruh rakan. Boleh? Okey, pengaruh rakan yang juga tidak bermoral. Selain daripada itu, okey, masyarakat dipengaruhi oleh persekitaran. Yang ni jawab apa dia? Pengaruh rakan orang sekeliling. Okey, boleh? Masyarakat dipengaruhi oleh persekitaran yang juga tidak bermoral. Tidak bermoral. Okey. 3 markah, 2 isi, satu lagi markah bahasa. Tidak dapat mengawal nafsu. Boleh. Media sosial boleh. Okey, maki-maki orang dah jadi perkara biasa dah. Okey, sejak bila orang tu ialah murah. Okey, maruah orang punya dignity, maruah orang, harga diri orang itu murah sehingga kamu boleh menghina orang. Betul orang tu jahat. Betul orang tu bunuh anak dia, boleh nampak anak kandung dia selamkan dalam tong air warna biru. Betul dia salah, boleh nampak. Tapi apa hak kita untuk memaki hamun ibu itu? Apa hak kita? Kita tak ada hak dalam kes ini. Kita hanya boleh tengok. Dan kita ada 2 tangan yang boleh berdoa. Semoga Tuhan memberikan hidayah. Hidayah tu iaitu satu petunjuk kepada ibu ini. Okey, semoga dia sedar akan kesilapan dia membunuh anak kandungnya sendiri. Boleh faham tak? Kita nak marah, betul kita nak marah. Tapi kita tak boleh sebut haiwan, nama-nama haiwan, kenakan kepada nama si ibu tadi. Tak boleh. Boleh faham tak? Okey, jadi kita hendaklah menjadi masyarakat yang bermoral. Orang yang suka menghemburkan rasa marahnya di media-media sosial dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar ialah orang yang tidak bermoral. Okey, jadi kita jangan jadi macam itu. Okey? Tahanlah perasaan kita, sabar. Sebab tu kita diajar supaya bersabar. Tahan perkataan, tahan perbuatan, tahan tulisan. Kempen kerajaan agar rakyat mengutamakan aktiviti melancong dalam negeri. Okey, supaya rakyat mengutamakan aktiviti. Tidak berpegang teguh pada agama masing-masing, betul. Okey, tak ada agama suruh kita menghina orang. Kempen kerajaan mengutamakan aktiviti melancong. Yang ni kenapa cikgu ambil 2 isi? Sebab dia 3 markah cuma. Kalau markah dia banyak, macam 4. Ni tak boleh. Ni nak kena 3 isi. Okey, sekurang-kurangnya 3 isi. Kecuali kalau dia kata berikan 4. Kemudian dia bagi sana 4 markah. Calon kena bagi 4 lah. Student bagi 4. Kempen kerajaan agar rakyat mengutamakan aktiviti melancong dalam negeri. Boleh je nanti kalau dah tak ada COVID ni, okey, COVID ni berakhir misalnya, okey, pandemik berakhir, you bolehlah nak pergi melancong overseas. Tapi kita lebih suka kalau you melancong dalam negara dulu. Tidak mendapat sambutan. Okey, Melaka tak pernah sampai, Port Dickson tak pernah sampai.
Langkawi tak pernah pergi. Tapi pergi mana? London, New Zealand, Amsterdam. Semua dah pergi. China 8 kali dah pergi. Boleh nampak dah. Korea 13 kali pergi. Hai, bagaimanakah cara? Sekarang kita minta cara. Agar rakyat Malaysia lebih berminat untuk melancong dalam negara berbanding dengan melancong di luar negara. Okey, tiga. 1, 2, 3. Macam mana kita nak buat? Sekarang you ialah Menteri Pelancongan. You nak buat macam mana ni? Supaya rakyat Malaysia suka je pergi Cameron Highland, pergi Genting Highland, pergi Fraser Hill, pergi Bukit Tinggi, pergi Tioman Island. Malaysia okey apa? Boleh nampak? Betul. Buat pakej pelancongan yang menarik. Okey, pandai-pandai. Pandai ni boleh jadi menteri. Buat ejaan dia macam ni. Pakej pelancongan dalam negeri yang menarik. Jadi duduk dekat 5-star hotel 5 bintang, makanan sedap-sedap, mengadakan aktiviti yang menarik. Betul. Okey, mengadakan aktiviti yang menarik di pusat pelancongan, di tempat-tempat pelancongan. Boleh? Maksudnya kalau you pergi mana? Okey, tempat-tempat pelancongan. Okey, kalau you pergi Langkawi. Langkawi tu yang you ada apa dia? Dia ada destinasi dia, iaitu dia ada kabel car. Kemudian dia ada tasik dayang bunting. Okey, boleh naik yacht. Kemudian boleh naik kapal layar. Kemudian boleh pergi makan masyuri. Tambah lagi siapa yang suka durian. Okey, dekat situ ada kebun durian. Boleh masuk makan durian. Bayar macam buffet. Okey, belah durian sendiri. Macam itulah. Jadi ada aktiviti menarik. Lagi comel satu, tak cukup lagi satu. Satu lagi isi iaitu beri cuti kepada rakyat pandai. Boleh nampak tak? Jadikan hari bekerja sebanyak 4 hari seminggu. 4 hari seminggu. Dan 3 hari cuti. 3 hari cuti. Jadi kerja macam mana? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi start dengan Jumaat tak kerja. Jumaat, Sabtu, Ahad tak kerja. Jadi 3 hari ini kalau you nak pergi mana? Kalau 3 hari you nak pergi Amerika. Tak cukup. Boleh faham tak? You orang Islam nak pergi mana? Saudi Arabia, nak pergi Mekah, Madinah. Perlu 14 hari. Kalau 3 hari pergi mana? You duduk mana? You duduk KL. Pergilah. Horizon. Boleh faham tak? Tidur. Jadi tidur pergi hari Jumaat. Okey, sampai hari Jumaat tu tengah hari petang pukul 2 check in hotel. Tidur 1 malam. Esoknya okey balik. Kemudian Isnin tu kerja. Boleh faham tak? Rehat-rehat sekejap, Isnin kerja. Jadi kalau kita mahu memajukan industri pelancongan dalam negara, sepatutnya dia kalau 2 hari tak cukup. Kalau seandainya cuti Sabtu Ahad, you tengok. Hari Jumaat tu kita dah balik dah petang, dah pukul 7 malam dah sampai rumah. Kemudian kalau hari Sabtu tu kita masuk check in bilik hotel. Kemudian kita dah kelam kabut nak uruskan baju-baju dekat rumah ni lagi, kemudian nak pergi berjalan lagi. So memang tak sempat. Okey, jadi kita perlu 3 hari baru dia cantik sebab kita dapat 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Maksudnya macam tu. Pandai-pandai. Okey, jadi habis tu. Okey, habis tu sekarang kita dah siap jadi menteri, sekarang kita jadi benda lain pula. Kita tengok cerita kita. Okey. Tu ialah Menteri Pelancongan. Ini Menteri Pendidikan pula. Karangan respon terbuka, kertas 1 bahagian B 70 markah. Kita kena buat selalu karangan ni supaya kita mahir. Okey. Domain pendidikan. Ada 4 domain. Kita ada domain awam, domain pendidikan, okey, domain kejaya. Domain pendidikan. Menurut Thrasher yang merupakan pelopor awal tentang kajian buli. Jadi ada satu grup lah yang buat pelopor ni maksudnya pioneer, iaitu perintis, peneroka, orang yang mula-mula pelopor.
tentang kajian buli mengutarakan ialah dia keluarkan hujah, mengutarakan bahawa pada peringkat awal remaja golongan ini berkemampuan untuk mewujudkan geng atau persatuan. Jadi waktu remaja ni dia akan cari geng dia. Budak yang suka bawa motor, geng motor. Budak yang suka taekwondo, geng taekwondo, macam tu. Okey. Remaja yang masih berbau pucuk jerengau. Okey, sekarang cikgu tanya. Apakah peribahasa yang sama dengan berbau pucuk jerengau? Ada dua lagi peribahasa yang sama. Satu, dua. Ada dua lagi peribahasa yang sama. Cepat macam mana? Siapa dapat? Cikgu nak bagi sposin pun tak boleh ni sebab jauh. Kalau dalam kelas cikgu boleh cakap. Siapa dapat? Cikgu bagi sposin. Apa peribahasa yang sangat amboi, diam pula. Cepat. Sungyang, Ko, Damia, Angeline. Cepat. Fatiatul, Justin, Shiki, Chanel. Ada satu tak ada nama. Cepat macam mana? Tinggal cikgu seorang dah ke? Alamak. Siapa dapat? Apa peribahasa yang sama dengan ni? Macam mana? Cepatlah. Okey, ada seorang jawab. Tak tahu cikgu. Questionnaire kan terus cakap tak tahu cikgu. Okey, cikgu tahu. You tak tahu, cikgu tahu. Satu, darah setampuk pinang. Darah setampuk pinang. Satu lagi, okey. Satu lagi peribahasa. Darah setampuk pinang. Bukan. Darah muda bukan. Kan? Darah muda simpulan bahasa. Bukan. Nanti cikgu beritahu darah muda. Satu lagi. Dia ada perkataan jagung. Cepat. Dia ada perkataan jagung. Bukan berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak. Bukan. Dia ada perkataan jagung. Apa dia? Darah setampuk pinang. Apa peribahasa? Kalau peribahasa dia ialah kalau kail panjang sejengkal, cikgu sambung sini ya Camel, sejengkal, lautan dalam, jangan diduga. Apa lagi satu peribahasa ni cantum ya Camel, lautan dalam, jangan diduga. Padi masak jagung mengupih. Bukan. Bukan Fatia tu. Setahun jagung. Yes, setahun jagung. Umur betul. Darah setahun minang. Umur setahun jagung. Yes. Baru cikgu ingat. That mean ada 3. Umur setahun jagung. Umur setahun jagung. Maksud dia iaitu okey, terlalu muda, mentah, tiada pengalaman hidup, pandai nak kacau-kacau orang. Darah setampuk pinang. Ingat cikgu kata, kalau cikgu bunuh you, boleh nampak, cikgu perah darah you, dapat dia macam buah pinang. Buah pinang tu kan kecil macam tu, darah you sikit. Tapi kalau cikgu kena bunuh, darah dia 2 baldi. Maksudnya macam tu. Jadi anak-anak ni darah setampuk pinang. Maksudnya masih kecil. Ataupun umur baru setahun jagung. Jadi jagung tu kecil je. Boleh faham tak? Lagi berbau pucuk jerengau. Remaja yang masih berbau pucuk jerengau. Masih muda sangat. Kalau kail panjang sejengkal, kail tu ialah joran. Yang orang nak pancing ikan tu panjangnya hanya sejengkal. Lautan dalam jangan diduga. Jangan lawan dengan datuk, nenek, ibu, bapa. Mereka tu sangat berpengalaman. You ni ada apa? You ni baru nak hidup. Okey, darah muda ni iaitu orang yang cepat marah,
Boleh nampak suka hiburan, suka hiburan. Jadi kalau kita cakap dia tu kan okey macam tu, alah darah muda, boleh faham tak? Macam itulah. Itu maksud peribahasa, simpulan bahasa darah muda. Okey, semula. Mari kita sambung. Ini sanggup mengkhianati kepercayaan ibu bapa dan guru mereka daripada mengkhianati kumpulan mereka. Bila mereka dah buat satu geng, kumpulan ni ialah geng. Ada tak buat geng? Ni. Terima dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, 8 orang pelajar tingkatan 5 dari MCKK, Malay College Kuala Kangsar, ini boarding school ni, telah mengugut guru asrama dengan menggunakan parang. Ini bukan perkara main-main ni. Kecil, baru form 5. Okey, berani letak parang dekat leher cikgu dia, ugut. Kumpulan pelajar ini sanggup bertindak demi melepaskan kemarahan dan berseronok-seronok tanpa memikirkan impaknya. Kamu tahu apa kesannya kepada diri mereka? Kesannya ialah mereka kena buang sekolah. Bukan setakat kena buang je dari boarding school, bukannya boleh terus masuk sekolah biasa. Masuk sekolah budak-budak jahat. Henry Geni, boleh nampak tak? Juvana case. Jangan main-main, boleh faham tak? Jadi apa berlaku pada orang lain? Orang lain tu ialah ibu bapa, malu, nama sekolah, malu. Macam mana you ni? Okay. Petikan di atas menggambarkan kejadian buli di sekolah yang begitu berleluasa. Cikgu pun dia sanggup buli. Bukan dia buli kawannya, dia buli cikgu sekali. Yang begitu berleluasa. Okay? Besar. Bincangkan kaedah-kaedah untuk menghapuskan kejadian buli di sekolah. Panjangnya karangan anda adalah antara 300 hingga 500 patah perkataan. Jangan panjang sangat. 5 isi boleh, tapi 4 ayat je. Bagi setiap satu isi 4 ayat. Okey, keluarkan. Cikgu nak 5 isi. Macam mana kita tak nak ada kes buli di sekolah? Tak nak. Tak nak. Okey, 1. Cepatlah, comel. Boleh, boleh. Ada idea? Any idea? Cepat, lepas tu nak tulis karangan. Seorang kawan dah jawab. Okey, mengetatkan peraturan sekolah. Pandai, Syiki. Okey, mengetatkan peraturan sekolah. Mengetatkan peraturan sekolah. Lepas ni baru kita cari kosakata. Kedua, mengadakan kempen. Sekolah mengadakan kempen. Kempen mengatasi buli di sekolah. Isi 3. Dua isi. Dah berhenti dah. Okey. Ko kata adakan kempen. Syiki kata ketatkan peraturan sekolah. Lagi. Menghapuskan kejadian buli di sekolah. Lah, memang betul kejadian buli tu di sekolah, tapi budak tu duduk kat rumah. Ibu bapa pandai, boleh nampak dah. Ibu bapa, jangan cerita sekolah-sekolah je. Ibu bapa menjadi teladan yang baik, boleh nampak. Ibu bapa beri teladan. Okey, lagi isi 4. 5, 6, 7. 7. Cikgu counselling, boleh. Okey, counselling diperhebat. Counselling diperhebat di sekolah-sekolah. Okey, lagi. Yang kelima. Kita tak nak berlaku kejadian buli. Remaja itu sendiri, para pelajar itu sendiri, buat apa? Kita beri dia apa? Didikan apa? Didikan apa? Agama dan moral. Okey, agama dan moral. Kalau dia ada agama, okey, kalau dia bermoral, dia tak akan sepak orang, dia tak akan terajang orang, boleh faham tak? Yang jadi dia jadi jahat tu sebab dia tak rasa bahawa ada Tuhan yang selalu melihat dia. Ada satu CCTV yang besar yang selalu tengok dia sepak anak orang, dia pukul orang, boleh faham tak? Itu keadaan dia. Okey. Mari kita tengok. Okey, kita nak jawab karangan kita ni. Okey. Salin ke tak tu?
Okey, salin ke tak tu Comel? Okey, kawan cakap apa? Salin, bagus Syiki. Okey, sekarang kawan cakap apa? Kawan cakap ya ada salin Fatia tu. Good. Okey, sekarang kawan cakap. Okey, ini isi dia. Isi 1. Mari kita jawab. Okey. Kejadian buli di sekolah. Satu cara kita mengetatkan peraturan sekolah. Ingat ya, okey? Kita tak buat pendahuluan dulu. Kita buat isi dulu. Ingat ya, isi kita iaitu BMK. Ingat last week cikgu ajar. Last 2 week ke tak ingat? B stand for what? B stand for what? Isi. B stand for what? Bagaimana? Okey, lepas tu M mengapa? Kesan, pandai. Bagaimana, mengapa, kesan. Bagaimana, mengapa, kesan. Kesan tu kita terus cakap kesimpulan kecil. Boleh nampak tak? Okey, isi 1. Okey, isi kita iaitu ayat kita. Bagi menghapuskan gejala buli di sekolah, kita perlu mengetatkan peraturan sekolah. Dah lebih dah dari 10 ayat dah, lebih kurang. Bagi mengatasi masalah buli di sekolah, okey, kita seharusnya mengetatkan peraturan sekolah. Nampak tak? Dah 11 word dah. Boleh faham? Okey, kemudian kita cerita isi 1, dah ada 11 ayat. Kemudian sekarang daripada isi 1 tadi ya, isi 1 tadi ada 11 ayat. Kemudian bagaimana? Bagaimana cara kita boleh mengetatkan peraturan sekolah? Cepat. Bagaimana cara kita boleh mengetatkan peraturan sekolah? Kita pun jawab. Kita boleh mengetatkan peraturan sekolah dengan cara, okey, dengan cara, okey, memberi hukuman. Hukuman yang apa? Memberi hukuman yang apa? Tengok kosakata you ada apa? Disiplin yang ketat. Okey, memberikan hukuman yang setimpal. Okey, seperti buat contoh lagi. Okey, seperti buang sekolah. Seperti buang sekolah bagi pelajar yang membuli. Kenapa pula gotong royong datang sini, Chanel? Gotong royong sama-sama dengan kawan-kawan. Gotong royong tu bersihkan kawasan. Okey, bagaimana? Dengan cara huraian. Oh, bergotong royong. Saya rasa dia nak cakap sama-sama. Oh, salah cikgu. Ya, okey. Maaf, it's okay. Okey. Dengan cara hukuman yang setimpal iaitu kita naklah buang budak tu dari sekolah. Ini bagaimana? Kita cerita bagaimana. Dengan cara hukuman yang setimpal seperti buang sekolah. Lalu bagaimana lagi? Okey. Kita perlu buat apa lagi? Kita perlu buat apa? Orang cakap budak tu membuli, beri surat amaran. Boleh. Okey. Beri surat amaran boleh. Yang ni cikgu tulis ni ya, surat amaran boleh. Okey. Macam mana? Ada budak tu kena tuduh. Dia tu membuli cikgu. Cikgu pun terus tangkap dia, buang. Padahal yang membuli budak lain. So, macam mana ni? You jadi cikgu ni. You kena buat apa ni? Siasat. Pandai sebenarnya. Boleh nampak tak? Okey. Lalu apa dia? Siasatan. Siasatan secara terperinci. Ni masih lagi bagaimana? Terperinci. Terperinci maksudnya betul-betul perlu dilakukan. Siasatan secara terperinci perlu dilakukan. Masukkan peribahasa kalau boleh agar tidak jadi seperti peribahasa. Okey, apa peribahasa? Apa peribahasa yang sesuai? Budak lain yang membuli, budak lain yang kena buang sekolah. Cepat Comel. Apa peribahasa yang menggambarkan? Orang lain yang buat, orang lain yang kena. Sebab kita tak siasat betul-betul. Tak. Cikgu sedang tunggu peribahasa. Seperti peribahasa cepat. Orang lain. Dah ada dah jawapan.
Orang lain makan nangka, pandai Justin. Orang lain terkena getah. Orang lain makan nangka, jackfruit. Kita baru je belajar ni kan. Orang lain terkena getah. Orang lain terkena getah. You nampak tak? Dah 2 dah. Cikgu tak bolehlah panjang sangat dah. Dan tu dah 3 ayat dah tu. Sebab bagaimana dah makan 2. Okey. Kawan cakap ni. Selain itu, okey, sebelum pelajar dibuang sekolah, okey, mereka, cikgu sambung sini. Yang didapati bersalah perlu diberi surat amaran terlebih dahulu. Surat amaran terlebih dahulu. Jadi jangan terus-terus buang. Dah berapa ayat dah? Dah 4 ayat. Bagaimana? Okay. Habis bagaimana? Sekarang cikgu nak cakap mengapa. Ayat berikutnya mengapa? Cikgu buat dash dekat sini. Sebabnya supaya pelajar yang lain, okay, pelajar lain takut untuk menjadi pembuli. Kalau seorang ketua dia atau 2-3 orang yang memang kaki buli tu kena buang dari sekolah tu, yang lain dah menggigil-gigil, boleh nampak. Yang lain semua dah takut. Kalau dulu jadi tai kaci, boleh nampak. Jadi ketua dekat sana, semua dah tunduk dekat sana, dah tak berani buat. Boleh nampak? Okey. Ayat dah berapa tu? 1 ayat, 2, 3, 4, 5 dah ayat. Ni dah 6 ayat. Kesannya, boleh nampak tak? Kesannya, boleh nampak jenayah buli di sekolah dapat dihapuskan. Jelaslah bahawa, boleh nampak? Jadi, kesimpulan kecil, jelaslah bahawa, okey, dengan mengetatkan, ambil balik isi dia sekali lagi. Dengan mengetatkan peraturan disiplin di sekolah akan menjadikan masalah buli di sekolah sifar. S-I-F-A-R. Sifar ialah 0, kosong. Sifar ialah 0 iaitu kosong. Cikgu kena tulis ni sebab nanti cikgu nak padam. Okey, isi 2 ialah kempen. Isi 2 kempen, isi 3 ibu bapa teladan, isi 4 counselling. You punya isi ni. Counselling, isi 5 agama moral. Okey. Dah. Okey cikgu clear. Cuba you tengok berapa ayat. Okey, 1, cikgu buktikan pada kamu. 2, 3, 4, 5, boleh nampak tak? 6, 7. Kalau 7 kali dengan 10 je. Boleh nampak? Dah 70 patah perkataan. Boleh nampak? Kalau ni 5, kalau kita ambil average, boleh nampak tak? Okey, 7 kali 10, 70. Okey, 7 kali dengan 5, 35. Betul? Okey, 6 kali 5, 30. 5 kali 7, 35. 350 patah perkataan. Untuk isi. Kemudian, okey, pendahuluan nak buat berapa? 10 ayat. 6 ayat sudah. Okey, 60. Penutup 60. Okey, dah dapat berapa dah? Okey. 50, 450. Kita punya target lebih kurang 500 patah perkataan maksimum. Okey, 500 patah perkataan maksimum. Tu tak boleh dah. Jadi kita nak lebih kurang 450 tu pun dah banyak. Cuba tengok dia punya arahan. Tengok arahan kita. Panjang 350 hingga 500. Cikgu kata you jangan target sampai 500. Kalau you target 500, nanti jadi 600, 700. Boleh nampak dia jadi banyak. You target berapa? You target 400 je. Nanti dia jadi berapa? Nanti dia jadi 450. Cantik lah tu. 450 ke 470 ke, boleh faham? Jadi 350 hingga 500 patah perkataan. Jangan buat banyak sangatlah, boleh faham? Okey. Jadi satu isi. Isi 2 pula. Mari kita cuba isi yang kedua pula ya. Okey, mari kita cuba isi kedua. Apa isi kedua kita? Kempen.
Okey, isi kedua cikgu elaborate sini. Okey, kita seharusnya mengadakan isi dua ya. Isi dua, kita seharusnya mengadakan kempen kesedaran tentang bahaya masalah buli di sekolah. Bahaya masalah buli di sekolah. Okey, sekarang itu isi, iaitu isi mana? Isi 2. Okey. Bahkan sekolah seharusnya mengadakan kempen kesedaran tentang betapa bahayanya masalah buli yang sering berlaku di sekolah-sekolah. Okey? Dah lebih daripada 10 ayat. Kemudian kita guna BMK. Bagaimana, mengapa dan juga kesan. Okey, bagaimana kita boleh adakan kempen? Bagaimana cara? Apa cara kita nak adakan kempen? Cepat. Apa cara kempen yang kita nak buat ni? Cepat pengetua. Pengetua nak buat kempen. Tapi nak buat kempen buli sifar di sekolah. Masalah buli di sekolah. Nak buat kempen macam mana ni? Okay. You nak buat kempen. Cegah dadah. Pandai. Okay. Kata kawan, Chanel, Angeline kata, jemput polis. Beri ucapan disiplin. Polis siap bawa revolver .36 lagi. Point kepada pembuli-pembuli. Orang luar yang berpengalaman datang ke sekolah beri ucapan. Pandai. Okay. Bagus. Caranya iaitu satu isi. Kawan kata iaitu kita jemput polis. Mengadakan ceramah tentang pandai. Boleh nampak tak? Jemput pegawai polis. Ya, polis tu datang. Pegawai polis. Bagaimana tu ialah cara. Pegawai polis datang ke sekolah. Kemudian sekolah beri ceramah. Kalau you kena tangkap, kita boleh buat apa? Boleh nampak? Iaitu hukuman kepada pembuli. Kemudian kita jemput lagi orang luar, iaitu motivator ke apa? Orang luar yang berpengalaman. Okey, berkenaan dengan masalah buli, datang sana. Boleh nampak tak? Beri ceramah. Lalu kita buat apa lagi? Kita mengadakan banner. Banner atau banner? Banner tu macam mana nak cakap dalam bahasa Melayu macam mana? Sudah. Nah, kita nak buat banner, letak betul-betul depan sekolah besar. Boleh nampak tak? Okey. Buli sifar, wawasan kita. Sekolah kami tiada masalah buli. Kami membenci buli. Cepat. Itu apa? Fatih tu kata mengadakan ceramah tentang bahaya buli. Ya, jemput orang luar tu buat ceramah. Poster. Okey, poster. Poster tu poster lah. Satu-satu sekeping. Sekarang kita buat kain tu yang besar tu. Panggil apa? Banner yang besar tu. Poster boleh? Sepanduk. Sepanduk tak boleh macam mana? Sepanduk ni dia macam ni. Dia yang macam kayu macam ni. Kemudian kita pegang sini. Contoh kita cakap, bos botak, bos tak guna, beri bonus. Kain layar. Kain layar ke itu? Fatihatul. Jangan tipu. Kain layar ke atau kain rentang? Kain layar atau kain rentang. Okey. Kemudian kita buat ini sepanduk. Ini ialah sepanduk. SEPANDUK. Sepanduk ni nanti ada orang pegang. Boleh nampak tak? Siapa setuju? Okey. Bunyikan horn. Boleh faham tak? Nanti orang ramai pun bunyi horn. Ton 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 ton. Boleh nampak? Berlakon tentang kesan membuli supaya meningkatkan kesedaran. Boleh? Chanel kata boleh. Jemput orang luar. Banyak sangat dah ni cara. Iaitu kita sediakan poster, kemudian kain rentang ya. Betul, Angeline, kain rentang. Bukan kain layar. Itu papan layar kat dia tu. Okey, kain rentang berkenaan dengan mangsa buli. Jadi kita buatlah bagaimana budak tu boleh nampak mata dia bengkak, kena pukul. Boleh faham tak? Jadi bila orang tengok tu, oh ngerinya. Boleh nampak macam ni saya buat. Kemudian cara lagi, banyak cara ni. Kita buat lakonan, okey, drama berkenaan dengan kisah buli. Boleh nampak? Kisah buli. Menguatkuasakan undang-undang dekat sekolah.
sekolah, kempen kesedaran. Kuatkuasakan undang-undang dekat sekolah ni tadi Comel. Suang Nyan tadi, yang itu isi kita yang pertama tadi. Okey, menguatkuasakan undang-undang tadi kat sekolah. Okey, jangan overlap, jangan bertindih. Sekarang ni ingat menguatkuasakan isi tadi, isi 1. Ini isi 2, kempen. Sekarang kita buat kempen. Kempen ni lembut sikit. Mengapa? Mengapa kita buat? Kecil dah tinggal. Mengapa? Sebabnya boleh nampak kita mahu memberi kepada mereka rasa kesedaran, rasa keinsafan. Rasa keinsafan. Supaya mereka pandang bahawa jenayah buli ini adalah sesuatu yang bukan recehan. Recehan ni satu yang main-main, bergurau-gurau. Bukan. Dia ialah sesuatu yang jijik. Jijik ialah kotor. Boleh nampak tak? Sesuatu yang menjijikkan. Jadi kalau kawan dia tu A pergi bully B. Contoh dia panggil, si gemuk, boleh nampak? Gemuk pendek, boleh faham? Lalu apa berlaku? Kawan dia yang C akan rasa A yang kurus, langsing dan cantik itu sebagai hina. Boleh faham tak? Sebab apa? Ingat ya, jadi gemuk tu tidak berdosa. Tetapi menghina orang yang gemuk itu berdosa. Boleh faham tak? You tak tahu. You panggil orang pendek. Macamlah you tinggi sangat macam KLCC. Kalau you tinggi macam KLCC, you nak masuk rumah you pun tak boleh. Boleh faham tak? Jadi kita nak bagi kesedaran atau keinsafan. Itu ialah bully secara mental tu. Dia balik kat rumah dia ingat pendek, saya ni pendek. Kalau kulit dia hijau, orang panggil dia Shrek. Dia nak ke kulit dia warna hijau? Okey? Dia nak kulit pink macam kamu ke, purple macam kamu ke? Boleh faham? Jadi kita beri satu keinsafan. Mengapa kita buat macam ni? Sebab kita mahu memberi keinsafan. Okey, kesannya. Okey, kesannya, okey, semua pelajar sedar. Semua pelajar sedar, kesan semua pelajar sedar akan masalah buli. Akan masalah buli yang seharusnya diatasi bersama-sama. Diatasi bersama-sama. Budak yang kena buli tu sepatutnya beritahu kepada cikgu kaunseling. Ataupun terus beritahu dekat guru disiplin. Ni tak, dah kena buli diam, menangis-nangis sana tampar kan, boleh faham tak? Okey, kawan yang nampak dia kena buli, tolonglah. Mungkin dia dalam keadaan kesedihan, beritahu kepada cikgu. Cikgu tahu tak, kami ada WhatsApp group. Dalam WhatsApp group tu kawan-kawan buli dia, kawan-kawan kata dia tu kulit hijau. Boleh nampak tak? Dia dah berapa hari tak dapat tidur. Dia kawan baik saya, boleh faham? Nanti kita akan hapuskan grup tersebut. Okey, dan guru disiplin akan panggil semua kawan-kawan dia tu, diminta untuk beratur dan memohon maaf daripada dia. Okey, supaya kita dapat menyelesaikan. Okey, ayat terakhir. Okey. Jadi kempen kesedaran tentang bahaya masalah buli sememangnya mampu untuk menjadikan masalah itu tidak lagi wujud di sekolah. Boleh? Jadi ayat yang terakhir. Jadi ayat terakhir tu adalah merupakan kesimpulan bagi isi. Boleh tak Comel? Boleh tak? Kalau cikgu ajar karangan macam ni boleh tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Kalau you boleh. Boleh. Boleh ya. Cikgu takut you tak boleh nak jawab karangan tu dengan baik. Boleh nampak? Okey. Cikgu nak you buat sebuah karangan yang berkualiti. Ini belum lagi berkualiti lah. Kita cuma nak gambarkan bahawa you ada isi you betul, jumlah patah perkataan you cukup. Tapi cantik belum cantik lagi sebab kita belum lagi mencari kosakata. Okey? Kita belum lagi memasukkan kosakata. Kosakata tu dia macam makeup lah. Okey? Buat eyeshadow, letak lipstick, itu nanti kita tambah. Okey, isi 3 dulu. Kita belajar kembang isi dulu. Isi 3. Isi 3 kamu punya isi ibu bapa. Seharusnya menjadi teladan. Ibu bapa, ingat ya, ibu dengan bapa jarak. Memberi teladan, okey, tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak. Tunjuk teladan yang baik kepada anak-anak agar tidak menjadi pembuli. Agar tidak menjadi pem ni ialah orang yang buat. Jangan jadi pembuli. Boleh faham? Isi 3.
Kemudian kamu masuk guna penanda wacana. Ingat ya, penanda wacana jangan lupa sebab dia ialah sambungan antara isi 2 ke isi 3. Okey, bahkan seterusnya, boleh nampak selanjutnya. Sayugia juga, ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan. Ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan, memberi satu contoh yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak tidak menjadi pembuli. Nita, kamu tahu antara salah satu sebab mengapa para pelajar itu boleh membuli kawan dia dekat sekolah? Antara salah satu kajian yang mereka buat, mereka dapati bahawa budak-budak ini biasa melihat bapa dia buli mak dia di rumah. Boleh nampak tak? Mak dia tu jadi sisa tangan bapa dia. Bapa dia sikit-sikit peng mak dia. Bapa dia sepak mak dia. Boleh nampak tak? So dia nak marah kepada bapa dia, dia tak berani. Mungkin saiz dia yang kecil sikit ataupun mungkin badan bapa dia yang sangat besar. Lalu apa berlaku? Dia pergi ke sekolah, dia hentam kawan dia. Boleh faham tak? Jangan macam ni. Boleh faham? Okay, kalau you betul lah satu hari nanti you tak suka dah dengan isteri you, boleh faham? Hati ni dia mudah berubah-ubah. Okay, you kahwin. Waktu you kahwin tu jangan ceritalah I love you, you love me, boleh nampak love mengelap, boleh faham? Okay, cintalah dengan pasangan. Dah dapat anak 5-6 orang, you rasa ada perempuan lain yang lebih indah, yang lebih cantik daripada isteri you. Bagaimana you ambil isteri you tadi daripada parents dia dengan cara yang baik, you kembalikan isteri you tu. Boleh faham? You beritahu, saya ceraikan, kita bercerai, boleh nampak? Saya ada perempuan lain yang lebih cantik. You jangan pukul dia, boleh nampak? Okay? Susah-susah mak bapak dia jaga dia, boleh nampak? Jangan macam tu. Jadi, ibu bapa memberi suri teladan yang baik kepada anak-anak. Anak-anak tadi ibu bapa seharusnya jaga anak-anak tu, boleh nampak, dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, boleh faham? Beri kepada mereka, boleh nampak, beri kepada anak-anak perhatian. Perhatian ni membawa maksud you pantau dengan siapa dia berkawan. Kalau you tengok anak kita tu berkawan dengan orang yang tak baik, tahan dia. Beritahu dia, you kawan lagi dengan dia, you tak payah ambil duit belanja. Oh, dia sangat takutnya kalau dia tak dapat itu allowance untuk pergi sekolah. Okay, tak payah. You berkawan lagi dengan dia, you tahu perangai dia macam mana kan? Hari tu mami nampak dia hidugam. Kemudian mami nampak lagi dekat store depan tu dia hisap rokok. Boleh faham? You lagi jadi kawan baik dia. Boleh nampak? You berhenti berkawan dengan dia. Atau saya ambil you punya handphone. Jadi dia pun takut juga. Jadi beri perhatian ya, beri perhatian, pantau anak-anak. Okey, selain daripada itu, ibu bapa beri kasih sayang kepada anak-anak. Beri kasih sayang kepada anak-anak. Beri kasih sayang pada anak-anak. Okey. Di sini katakanlah kita dah nak masuk simpulan bahasa, peribahasa. Apa peribahasa? Bila sebut sahaja ibu bapa dengan anak-anak. Apa peribahasa yang boleh pakai? Satu. Bagai menatang minyak yang penuh. Bagai menatang minyak yang penuh. Betul. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Boleh nampak? Okey, beri perhatian, beri kasih sayang. Okey. Menatang minyak yang penuh. Minyak yang penuh. Melentur buluh. Biarlah dari rebungnya. Biarlah dari rebungnya. Lagi. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Biarlah dari rebungnya. Rebungnya. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Begitulah kuihnya. Kemana tumpahnya kuah? Kemana tumpahnya kuah? Jika tidak ke nasi. Anak-anak seumpama sehelai kain putih. Ibu bapalah yang mencorakkannya.
Ibu bapa lah yang mencorakkannya. Okey. Macam mana nak masuk? Masukkanlah. Okey, isi ketiga, penanda wacana. Seterusnya, ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan, memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak agar anak-anak tidak menjadi pembuli. Kerana anak-anak sebenarnya seumpama sehelai kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya sama ada seindah warna pelangi atau semalap gorisan kehidupan mereka. Ataupun you nak berhenti sampai sini pun boleh. Boleh faham? Okey, sampai situ. Ibu bapa anak-anak seumpama sehelai kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkannya. Okey, anak-anak ini seharusnya dijaga oleh ibu bapa dengan sepenuh hati. Mereka seharusnya diberi perhatian dengan memantau mereka pada setiap masa. Bak kata pepatah, bagai menatang minyak yang penuh. Anak-anak yang diajar dan dididik akan nilai-nilai yang baik ini. Okey, bak kata pepatah, mengajar anak seperti melentur buluh, biarlah dari rebungnya, iaitu mengajar anak biarlah sedari kecil. Boleh faham? Okey, ibu bapa yang mampu untuk menjadi suri teladan kepada anak-anak menggambarkan bahawa ibu bapa itu hebat. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya, ataupun ke mana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi. Pastinya anak-anak juga akan menjadi baik dan sehebat ibu bapa tersebut. Jadi mak dia tu ialah pokok pisang. Buah dia ialah buah pisang. Mak dia lah kucing, anak dia anak kucing. Mak dia kambing, anak dia anak kambing. Boleh nampak? Mak dia baik, anak dia baik. Boleh faham tak? Tapi kalau mak dia, boleh faham tak? That's why anak dia jadi macam tu. Okay, bapak dia tu kerja dia bunuh orang. Anak dia kerja kat sekolah bully orang. Boleh faham? Itu. Jadi ini you dah cakap. Okay, you dah hurai iaitu mengapa, bagaimana cara yang patut kita buat dan kesannya. Okay, kesannya. Anak-anak yang diberi kasih sayang yang baik oleh ibu bapa. Jelaslah bahawa anak-anak yang diberi kasih sayang dan perhatian yang melimpah ruah daripada ibu bapa akan menjadi rakan-rakan yang baik serta para pelajar yang berjaya dan pastinya mereka tidak menyumbang kepada statistik peningkatan statistik buli di sekolah. Jadi kalau ada kes-kes buli dekat sekolah, anak kita bukan penyumbang dia. Yang menyumbangkan tu ialah anak penagih dadah tu. Boleh faham tak? Yang menyumbangkan statistik. Sampai statistik naik tiap-tiap bulan. Boleh faham? Sekarang ni tak ada cikgu sifar. Memanglah sifar sebab orang tak pergi sekolah. Cuba orang pergi sekolah tengok apa berlaku. Itu keadaan dia. Boleh tak? Mengapa, bagaimana, kesan. Kemudian masukkan itu kosakata. Kosakata tu dah banyak dah. Ini pun dikira setiap satu ni. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Ni pun boleh pakai ni. Okay? Anak-anak yang datang daripada ibu bapa yang baik. Benih yang baik. Benih yang baik. Jatuh ke laut. Jatuh ke laut menjadi pulau. Tak payah takut menjadi pulau. Sebab tu bila you nak kahwin, boleh nampak, antara salah satu dia ada yang ada cerita, iaitu biasa you dengar, anak-anak derhaka kepada ibu bapa. Derhaka tu iaitu melawan. Tapi tahukah kamu, Saidina Umar Al-Khattab berkata, boleh nampak, bukan hanya anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa. Ibu bapa juga adalah penderhaka kepada anak-anak. Bila masa ibu bapa jadi penderhaka? Apabila ibu bapa tadi gagal untuk memilih ibu yang baik buat anak-anaknya. Boleh nampak? Kalau you ialah lelaki, you mesti pilih wanita yang baik untuk dijadikan induk. Induk tu ialah ibu untuk melahirkan anak-anak you yang baik. You jangan cari perempuan gangster. Boleh nampak tak? Perempuan yang kerja bunuh orang, bully orang. You pergi ambil tu, buat isteri, kemudian lahirkan anak-anak you. You fikirlah, you telah menderhaka kepada anak-anak you. Okay, cari ibu yang teruk macam tu untuk anak-anak. Jadi kalau you baik, isteri you baik, you jangan takut. Anak-anak you nanti semuanya akan menjadi baik. Boleh tak ni isi 3? Boleh. Boleh, okay. Isi 3 boleh. Isi 3 tu dah banyak sangat dah kecantikan dia. Boleh.
Okey, sekarang kita masuk kepada isi 4 kamu. Isi 4 kamu boleh faham? Okey, iaitu sikit lagi ya. Isi 4 iaitu apa isi 4 tu? Counselling. Okey, isi 4 counselling ya. Okey. Kelab. Bahkan kelab, bimbingan dan counselling. Bimbingan dan counselling yang terdapat di sekolah-sekolah, yang terdapat di sekolah-sekolah perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah buli. So, ini isi 4. Isi 4 that mean perangan 5. Kelab bimbingan dan kaunseling yang terdapat di sekolah-sekolah perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah buli. Hey, Lalu apa you beritahu? ni Astro. Okay. Siapa yang Tengok. sedang stres tu? Okay. Macam mana berlaku? Kelab bimbingan dan kaunseling di sekolah perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah buli. Okey, satu, apa yang kita boleh buat? Bagaimana cara yang kita boleh buat? Bagaimana iaitu kita panggil pelajar yang bermasalah dan menjadi pembuli. Bila dia menjadi pembuli, ingat ya, cikgu yang selalu marah-marah orang tu ialah cikgu yang kurang kasih sayang. Boleh faham tak? Sama juga. Kalau isteri kau nanti selalu marah-marah, mesti dia kurang kasih sayang. Boleh nampak? Okey, panggil pelajar yang bermasalah yang menjadi pembuli. Beri mereka nasihat. Okey, beri mereka tunjuk ajar. Okey, bagaimana ni ke kelab bimbingan dan kaunseling. Maaf cikgu, saya tak on mic Fatia tu. Okey. Dia sedang stres. It's okay. Bagaimana lagi cara? Kemudian kita menyuruh mangsa buli supaya datang dan buat aduan kat kita. Boleh nampak? Buat aduan. Jangan takut. Kita akan lindungi kamu. Kita tak akan beritahu bahawa budak tu yang beritahu saya, you bully dia. Tak, kita akan beritahu, saya dapat kesan kamu telah bully dia. Mana cikgu tahu saya bully dia? Dia cakap ke? Tak, dia tak pernah cakap. Boleh faham tak? Okey? Ada orang nampak kau buat apa? Sekolah ni ada CCTV. Jadi maksudnya macam tu. Suruh mangsa buli supaya datang buat aduan. Kemudian bagaimana cara dia buat? Ada lain tak cadangan? Cepat Comel. Diamlah sudah. Kita tak cukup masa ni nanti. Guru-guru kaunseling. Kelab-kelab kaunseling. Tak ada orang ke jadi ahli kelab kaunseling? Ada ke tak ada cuba? Ada tak yang jadi ahli kelab kaunseling? Ni kawan. Macam mana lagi buat ni? Tak jadi ahli kelab kaunseling. Okey, tak apa. Okey, ahli kelab kaunseling pada masa yang sama. Okey. Mengapa kita perlu ini? Bahawa mereka adalah merupakan, kita dapati bahawa mereka adalah merupakan golongan pelajar yang sebenarnya menjadi harapan kepada negara. Satu orang pernah melakukan kesalahan. Hari ini betul dia salah. Tetapi pada hari esok, nanti boleh nampak dah, dia mungkin akan menjadi pelajar cemerlang. Ada satu cerita cikgu nak cerita juga walaupun tak ada masa. Okey, cikgu nak cerita kat seminit. Ada tak cikgu cerita bagaimana seorang pelajar curi jam? Ada ke tak ada? Pelajar curi jam. Tak. Okey, start cikgu cerita. Sebuah sekolah, iaitu sekolah rendah lah. Sekolah rendah, kemudian ada pelajar curi jam. Boleh nampak, pelajar jam dia kena curi. Jadi budak tu menangis, beritahu pada cikgu kelas. Boleh nampak, beritahu pada cikgu kelas. Tahun 1980-an, 1980s. Okey, jam ni memang mahal lah. Kalaupun harga RM60 tu kira dah cukup hebat dah tu. Harga jam RM60. Lalu apa berlaku ialah budak tu nangis, beritahu pada cikgu. Cikgu kata, sekarang cikgu kata, beratur semua dalam kelas ni.
Sebab baru kena curi waktu yang kedua. Memang tak ada orang yang keluar masuk lagi. Boleh faham tak? Okey. Sekarang cikgu kata semua orang pandang dinding. Boleh nampak tak? Semua orang pandang dinding. Okey. Lelaki sebelah dinding sana. Perempuan sebelah dinding sini. Lalu cikgu kata semua orang okey pakai belt masing-masing. Tali pinggang. Kan dulu budak-budak semua pakai penapol. Jadi dia ada tali pinggang. Tutup mata masing-masing. Ikat. Make sure semua orang tak boleh tengok. Boleh nampak? Jangan tengok. Lalu cikgu pun pergi dari satu budak ke satu budak. Jadi semua budak menghala ke arah dinding. Okay, facing the wall. Boleh nampak? Lalu cikgu pergi dari belakang dia. Dari belakang dia, cikgu pun seluk poket. Okay, mula-mula cikgu tengok dulu dalam beg semua sekali, tak ada. Kemudian semua orang dah duduk dekat dinding. Semua menghala ke arah dinding. Semua dah tutup mata. Semua pejam mata. Lalu bila cikgu seluk pada satu budak perempuan, boleh nampak tak? Jam tersebut ada. Bila jam tersebut ada sahaja, boleh nampak cikgu tu dapat saja jam tu, okey, cikgu tu pun panggil, ambil jam letak atas meja guru. Kemudian cikgu tu pun panggil, semua orang buka mata, okey, duduk belajar tempat masing-masing, duduk balik. Cikgu pun panggil budak tu, nah, ni jam kamu. Lain kali jaga jam ni baik-baik, jangan bagi hilang. Okey, that's all. Habis cerita tu. Puluhan tahun yang lalu, boleh nampak berpuluh-puluh tahun yang lalu, suatu hari cikgu tu boleh nampak dijemput oleh salah seorang pelajar untuk datang bagi majlis perkahwinan dia. Boleh nampak, waktu tu budak-budak ni katakan waktu tu dia umur 12 tahun lah kejadian tu. Jadi kira-kira lebih kurang 25 tahun kemudian. Jadi budak tu ada yang umur 32 tahun baru nak kahwin. Jadi dekat majlis perkahwinan tadi, cikgu tu duduk, cikgu perempuan tu duduk. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan, salam. Cikgu ingat tak lagi saya? Cikgu tu pandang dia. Kemudian cikgu tu kata, sorry lah ke, cikgu memang tak boleh ingat sebab student ramai sangat. Cikgu mesti ingat saya, dia kata tahu. Cikgu tak betul, cikgu tak ingat. Cikgu ingat tak satu hari dulu ada seorang budak kehilangan jam tangan. Boleh nampak? Cikgu suruh kami pandang dinding. Kemudian dia pun cakap. Kemudian dia kata, cikgu seluk dalam, cikgu masukkan tangan cikgu dalam poket baju seluar, apa tu, penapol saya, gaun sekolah saya. Cikgu jumpa jam tu. Saya berasa begitu takut, dia kata. Saya ingat, kata dia, cikgu pasti akan malukan saya di dalam kelas. Saya tunggu sampai habis kelas. Hati saya berdebar-debar. Sampai saya balik, dia kata, cikgu langsung tak sebut tentang siapa yang curi jam tangan itu. Saya ingat hari esok mesti cikgu akan panggil saya. Hari berganti hari, dia kata, cikgu langsung tak pernah sebut hal itu. Sampailah saya habis sekolah. Saya rasa sangat berterima kasih kerana cikgu telah menjaga maruah saya. Dan bermula dari hari itu, saya berjanji untuk menjadi seorang anak yang baik dan saya tak akan mencuri lagi. Saya sangat terima kasih pada cikgu. Cikgu ingat tak saya siapa? Kemudian cikgu tu kata, oh, kata cikgu tu, minta maaf ke? Sebenarnya pada waktu cikgu seluk tangan cikgu dalam poket baju kamu tu, sebenarnya cikgu pun tak tengok siapa wajah kamu. Kerana cikgu tak mahu memandang kepada siapa yang mencuri. Okey, saya tahu bahawa ada pelajar yang telah membuat kesalahan, tapi motif saya cuma satu, iaitu saya mahu dapatkan semula jam tangan itu untuk dikembalikan kepada pelajar yang kehilangan jam tangan. Jadi pada waktu cikgu suruh kamu tutup mata, cikgu juga tutup mata cikgu pada waktu itu. Cikgu tak mahu tahu siapa yang buat. Boleh faham? Oh, kata pelajar itu, sungguh mulia hati cikgu. Boleh faham? Jadi apa maksudnya? Hari ini memang betul dia salah, dia pukul kawan dia. Takkanlah hari esok dia tidak boleh berubah menjadi satu orang yang lebih baik. So beri kepada mereka peluang kerana mereka itu ialah anak-anak yang masih mentah, anak-anak yang masih muda, umur baru setahun jagung, darah setampuk pinang, boleh faham tak? Mereka ini perlu diberi didikan, perlu diberi kasih sayang dan perhatian. Boleh? Tanya boleh pun tak tahu. Boleh nampak tak? Okey, kesannya. Kawan jawab apa dia? Kawan cakap? Okey, boleh. Okey, last kesannya kamu beritahu akhirnya pelajar tadi boleh nampak akan menjadi pelajar. Ni tadi cikgu dah cakap. Okey, kesannya mereka akan menjadi pelajar cemerlang dan masalah buli akan dihapuskan. Kita mesti nak sebut juga buli. Okey, isi terakhir iaitu isi yang
5 iaitu beri didikan agama. Kamu beritahu bahawa semua orang yang dapat didikan agama dan juga didikan yang moral, mereka pastinya akan menjadi baik, mereka tak akan menjadi pembuli kerana mereka tahu bahawa Tuhan sentiasa memerhatikan mereka. Tuhan sentiasa melihat apa yang mereka lakukan. Okey, lalu apa berlaku? Mereka ini pastinya akan membantu pihak lain. Boleh nampak kesannya mereka akan membantu pelajar lain. Mereka akan bersama-sama kerana mereka sangat yakin bahawa hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah sementara. Tak ada orang yang boleh hidup, boleh nampak tak? Okey, beribu-ribu tahun tak ada. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Sama ada kita mahu tinggalkan dunia ini dalam keadaan baik atau kita mahu menjadi orang yang buruk pada pandangan orang lain. Kitalah yang menjawabnya. Sesungguhnya harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Boleh faham? Manusia mati meninggalkan nama. Okey, jadi kamu beritahu bagi didikan agama dan moral, kesannya mereka tak akan jadi pembuli, mereka akan jadi baik. Okey. Boleh ke tak boleh ni? Kalau karangan keluar tajuk masalah buli di sekolah, boleh atau tak boleh? Okey, boleh. Okey, itu sahaja yang cikgu nak ajar. Kita jumpa pada minggu hadapan. Okey? Kamu mungkin ada kelas lagi selepas ini. Okey. Ada apa-apa nak Cikgu. tak ada. Okey. Tak ada. Tak ada. Okey, sama-sama. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.